Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik, ihsan dan rahmat daripada Allah, kita dapat berada malam ini untuk sama-sama kita menekuni pembacaan kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita berhentinya pada kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu wa dalilu hudutsil alam. Jadi kita ambil dekat baca di kalam syarih dulu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa dalilu hudutsil alami mulazamatuhu lil a'radi al-hadithati. Katanya bermula dalil bagi baharunya alam. Dalil baharunya alam itu ialah melazimi alam itu bagi a'rad al-hadithah. Alam itu sentiasa melazimi dengan sifat yang baharu, al-a'radil hadithah. Antaranya apa? Contohnya min harakatin, daripada gerak, wasukunin, dan diam, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Jadi alam ini tidak lagi, dia lazim dengan sifat yang baharu sokmo-sokmo selama-lamanya. Antaranya gerak dan diam, dan lain daripada kedua itulah. Wa mulazimul hadithi, dan yang melazimi bagi yang baharu. Apa mulazim? Di sini alam lah. Alam yang melazimi a'rad yang hadith. Melazimi hadith ni makna al-a'rad, al-aradul hadith. Alam yang melazimi a'rad yang baharu, hukumnya alam tu juga hadithun, turut baharu. Hukumnya baharu samalah. Ini kalam musannif lagi ni. Kalam musannif lagi, kalam Imam Sanusi rahimahullah, bukan kalam syarih lagi ni. Wa dalilu hudutsil a'radi, dan bermula dalil baharunya segala a'rad itu, musyahadatu taghayyuriha, iaitu dilihat perubahannya, min adamin, daripada tiada, ila wujudin, kepada ada, wa min wujudin ila adamin, dan daripada ada kepada tiada. Intaha, habis itu kalam musannif rahimahullah Imam Sanusi. Jadi masih dalam kalam Imam Sanusi lagi ya. Okey. Kita masuk kepada kata muhasyi, kalam muhasyi Syekh Syarqawi rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qauluhu wa dalilu hudutsil alam, wa dalilu hudutsil alami, ila akhirih. Kata muhasyi, i'lam, ketahuilah kamu, anna sughrad dalili al-mutaqaddimi, sughra, dalil yang terdahulu. Apa dia? Iaitu wahia al-alamu hadithun. Alam itu
baharu. Itu sughra dia kan. Kan sebelum ni kita dah kata sughra dia, muqaddimah sughranya al-alam hadithun wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin fal'alamu lahu muhdith. Itu natijah dia. Ini sughra, ini kubra. Ini natijah. Okay. Jadi ketahui kamu sughra pada dalil yang terdahulu iaitu alam itu baharu. Lamma kanat, tatkala adalah ia nazariyatan. Dia dalil itu bentuknya nazariyah. Ataupun kita kata sughra lah. Sughra itu kan dalil lah. Sughra itu komponen daripada dalil juga lah tu. Sughra, yakni muqaddimah sughra itu nazariyah. Dia bukan benda yang daruri, bukan yang faham, reti, terus. Dia perlu kepada nazar, perlu kepada pemerhatian dan penelitian. Kena fikir, kena tenung. Lamma kanat nazariyatan tatawaqqafu ala dalilin, maka berhajat dia di atas dalil, dan berhajat di atas dalil. Wa kana, dan adalah wa kana al-alamu ajraman, dan adalah alam itu ajraman wa a'radan, tidak lari dia sama ada dia jirim atau a'rad. Istadalla, wa kana ajran ni mu'talidah lah sini. Nampak? Jadi lamma kanat nazariyatan istadalla ni jawab kepada lamma kanat nazariyatan istadalla al-musannifu, maka membuat dalil oleh musannif ala hudutsil ajram, di atas baharunya ajram, baharunya jirim-jirim, dengan bimulazamatiha lil a'radi, dengan sebab melaziminya jirim bagi a'rad, bagi sifat-sifat baharu. Satu. Wa ala ay wastadalla, ni ataf pada sini wa ala ay wastadalla al-musannifu ala, dan membuat dalil juga oleh musannif ala hudutsil a'rad, atas baharunya segala sifat-sifat baharu itu. Apa dalil baharunya a'rad? Bimusyahadati taghayyuriha, dengan disaksikan berubahnya a'rad tersebut. Nampak? Okay, itu cara susunan dia. Wa taqrirud dalil, dan huraian dalilnya lah kalau kita nak susunnya. Wa taqrirud dalil awal, huraian dalil yang pertama, iaitu kita kata antaqula, bahawa kamu kata. Apa dia? Ajramul alami, segala jirim-jirim alam ini, mulazimatul lil a'rad, dia lazim bagi a'rad hadithah, a'rad yang baharu. Segala jirim alam ini dia melazimi sifat-sifat baharu, melazimi a'rad hadithah. Wa kullu ma lazama al-a'rad al-hadithah, maka setiap yang melazimi a'rad yang baharu, fahuwa hadithu, maka benda itu juga baharu. Maka yuntiju, maka menatijahkan, apa natijahnya? Ajramul alami hadithatun, maka jirim segala jirim alam ini baharu. Okey. Fadhakaral musannifu kubra, maka musannif sebut yang kubra. Mana kubra dia? Dia kata al-ajram alam mulazimatun lil a'rad al-hadithah wa kullu ma lazama al-a'radil hadithah fahuwa hadithun. Hak tu musannif sebut. Betul tak musannif sebut? Tengoklah sini. Okey. Wa mulazimul hadithi hadithun. Ni dia punya tu dia. Kubra dia ni. Tapi dengan ayat berbeza, makna sama je lah. Itu kubra dia tu. Dia kata, maka musannif dzakaral musannifu kubra fi qawlihi wa mulazimul hadithi, yang melazimi yang baharu hadithun, hukumnya baharu juga. Sebut dah situ.
Wa mulazimul hadithi. Jawapannya mulazimul hadithi hadithun juga. Li'annahu. Kenapa dia itu umum? Kubra ni biasanya muqaddimah kubra ni dia umum lah. Dia qadhiyah yang umum. Sebab kita nak qiyas itu, maka perlu pada kubra yang umum. Jadi di sini li'annahu mufradun mudhafun. Dia itu mufrad. Mulazim. Mulazim al-hadithi. Dia idhafah mulazimul hadithi. Li'annahu mufradun mudhaf. Idhafah mulazim kepada al-hadith, maka faya'ummu, maka hukumnya jadi umum. Ini dalam bahasa Arab. Nampak tak? Antara siyar al-umum, iaitu al-mufradul mudhaf. Mufrad yang diidhafahkan. Jadi dia tu memberi makna umum. Okay. Wa hazafas sughra, dan musannif buang muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra musannif tak sebut. Apa dia ni? Dalam sini ajramul alam mulazimatun lil a'radil hadithah. Dia sebutlah. Wa hazafas sughra wa dzakara ma'naha, tapi dia sebut makna bagi muqaddimah sughra fi qawlihi, pada katanya mulazamatuhu lil a'radi hadithah. Mulazamatuhu lil a'radi hadithah. Mana? Mana ni? Ni dia kata wa dalilu huduthil alami, bermula dalil baharu alam ialah mulazamatuhu lil a'radi hadithah. Jadi faham daripada itu seakan-akan dia kata apa? Seakan-akan dia kata jiring alam ini melazimi a'rad yang baharu. Jadi dia sebut makna je. Sughra, susunan dari segi susunan mantik itu tidak disusun sebagaimana susunan tabi'i biasalah, tapi disebut wa dzakara ma'nahu fi qawlihi mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Habis. Wa muraduhu bil aqi. Apa yang dimaksudkan dengan alam di sini? Wa muraduhu bil alami, yang dimaksudkan dengan alam di sini ialah al-ajramu, ialah jirim. Kama sayati, sebagaimana akan dalam mana? Wa dalilu huduthil alam, dalil baharu alam, baharu jirim. Jadi alam ni maksudnya ialah jirim di sini. Zikrul am wa iradatu al-khusus. Sebut umum tapi maksudnya khusus lah. Sebab apa? Sebab ia nak cerita pasal jirim. Jirim itulah yang melazimi bagi a'rad. Nampak tak? Okay. Kama sayati. Wa taqrirud dalil tsani, dan huraian bagi dalil kedua. Antakula, bahawa kamu kata al-a'radu syuhida taghayyuruha. A'rad itu dilihat perubahannya, disaksikan perubahannya. Syuhida taghayyuruha, disaksikan perubahannya, min adamin ila wujudin, daripada tak ada pada ada, wa aksu, dan sebaliknya. Wa kullu ma kana kadzalika, dan setiap yang demikianlah sifatnya, fahuwa hadithun, maka dia pun baharu. Fal a'radu hadithatun, maka a'rad pun baharu. Fa dzakara al-musannifu ma'na as-sughra, maka musannif menyebut makna sughra, wa hazafal kubra, dan dihazaf muqaddimah kubra. Mana? Al-a'rad syuhida taghayyuruha min adam ila wujud. A'rad itu dilihat perubahannya daripada tak ada kepada ada, daripada ada pada tak ada. Mana sini? Dalil kedua sini. Dia kata wa dalilu huduthil a'rad musyahadatu taghayyuriha min adam ila wujud. Ini makna bagi sughra. Lepas tu kubra tulis tak? Kubra musannif tak sebut. Apa dia? Wa kullu ma kana kadzalik fa huwa hadith. Tak ada, tidak sebut tu sebab ni benda tu maklum dah. Wa hazafal kubra. Okey. Wa turida hadza, dan diiktiraf ini bi amrayni, dengan dua perkara. Dia iktiraf pula.
Diiktiraf. Dua benda diiktiraf. Apa dia? Al-awwalu anna taghayyura a'radi, bahawa perubahan a'rad itu idza kana amran yudraku bil musyahadati, kalaulah perubahan itu perkara yang dapat diperhatikan dengan penglihatan, kana daruriyan, maka benda itu benda daruri. Kerana antara ulum maklumat ad-dururiyat ini, maklumat yang daruriyat ini ialah maklumat yang hasil dengan bil hawas al-khams, dengan panca indera yang 5. Jadi kalau perubahan itu dapat dilihat, maka dia itu benda daruri. Maka bila daruri, fayalzamu alla yakhtalifa fihi, alla yukhtalafa, tak ada fa'il, alla yukhtalafa fih, maka lazimlah bahawa alla yukhtalafa fih, bahawa tidak diperselisihkan padanya. Biasa makna orang tak perselisih lah. Benda boleh nampak, perkara boleh nampak, orang tak akan bertikaikan, orang tak akan perselisihkan. Kaifa, bagaimana demikian, waqad qila bikumuniha, bagaimana boleh kita kata dia itu benda yang musyahad, padahal musyahad daruri, bila daruri tak perlu khilaf, padahal dikatakan pada a'rad ni kumuniha, a'rad ini tersimpan ni dalam kumun. Lepas ni mungkin kita akan Muhasyi akan sebutlah antara matalib as-sab'ah, nafyu kumun, makna sifat itu dia tersimpan dalam zat. Maka pada zat itu bergerak dan diam tu ada dalam. Ketika dia bergerak, dia menyimpan diam. Ketika dia makna dia bersifat dengan dua perkara tu. Kumun maksud. Kumun ni makna kamuna. La kamuna wala hanna. Dia tersimpan dalam. Makna ada kekuatan untuk diam dan ada kekuatan untuk gerak dalam masa yang sama. Itu kumun. Ini di sisi ahli falsafah, satu objek itu dia ada kemampuan bergerak dan diam dalam masa yang sama. Dia bersifat dengan dua-dua. Nampak tak? Kalau apa nama ni, hak lebih kurang hak mengaji apa nama ni, hak mengaji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu falsafah kan, ataupun ilmu fizik, dia panggil apa, teori apa, hak kucing tu, teori kucing tu, ahli falsafah barat tu, tahu tak? Apa nama dia? Teori kucing yang duduk dalam kotak. Kucing tu bila duduk dalam kotak, ketika duduk dalam kotak, kotak tu tertutup. Boleh jadi dia hidup, boleh jadi dia mati. Nampak tak? Maknanya dia mempunyai kedua-dua sifat. Sebelum kita buka kotak tu, itu Schrödinger cat. Betul tak anak sebut? Dah tahu betul tak tu? Jadi ketika dia duduk dalam kotak itu, dia bersifat dengan dua. Hidup dah mati. Hidup dah mati. Bukan dia memang hidup memang mati. Waktu memang wajib salah satu. Tapi bersifat dengan dua-dua tu. Itu yang mustahil tu. Dia ada CP-CP lah. Namanya Schrödinger cat. Jadi mana dia? Wakila bikumuniha, dengan kumungnya, dengan tersimpannya a'rad itu dalam zat itu. Bila begitu, makna bila begitu berlaku khilaf lah. Padahal kata benda itu boleh dilihat dengan musyahadah. Bila musyahadah, dia ilmu yang terhasil musyahadah ni termasuk daripada ilmu daruri. Bila ilmu daruri tak ada khilaf, padahal berlaku khilaf. Wa kaifa wa qad qila bikumuniha. Satu, itu i'tirad dia.
Wa aidan dan juga i'tirad lain. Lau kana taghayyuruha daruriyan, kalau perubahannya itu daruri. Benda itu benda yang daruri, tak perlu fikir. Lam yuhtajja ila dalili, maka tidak diperlukan kepada dalil. Maka tak perlu pada dalil. Sebab dia daruri. Fayakunu daliluhul madhkuru, maka jadilah dalil yang tersebut itu dha'ian, sia-sia, la hajata ilaihi, tidak ada hajat kepadanya. Sia-sia saja sebut dalil. Dah benda daruri boleh nampak ke tak? Contoh, bila siang hari, kata ni siang mana dalil tengok matahari. Perlu tu khabar lagi dalil lain. Tengok sendirilah matahari tu ada. Dah. Jadi benda itu bila dah disampai kepada tahap penglihatan, maka tahap hawas, maka benda itu benda termasuk daruri, tak perlu pada dalil. Okay. Itu dua irad ataupun i'tirad yang datang bagi huraian ataupun bagi dalil. Bagi dalil yang dibawa datang oleh musannif ni. Okey, wa ujiba, dan dijawab. Ni nak jawab ni. Jadi pertama kena faham dulu wajah i'tirad dia tu. Bila dah faham baru kita masuk pada dalil. Wa ujiba bi anna fi qawlihi taghayyuruha. Fi qawlihi taghayyuruha ni. Syuhida taghayyuruha tu kan. Wak ni dah letak dalam kurungan lah ni. Bahawa bi anna fi qawlihi taghayyuruha tu ada fi qawlihi tu hazfa mudhafin, ada berlaku hazaf mudhaf. Anna fi qawlihi hazfa mudhafin, ada hazaf mudhaf. Apa dia? Ai taghayyuru hukmiha, perubahan hukumnya. Bukan berubah tu sendiri. Perubahan hukum tu. Hukum tu perbicaraannya tentang hukum. Bukan dari segi berubah tak berubah tu. Berubah tu boleh nampak. Sebab itu kata pada kalam musannif berlaku hazaf mudhaf. Taghayyuru hukmiha. Mana mudhaf? Hukum yang diidhafatkan jadi mudhaf kepada kepada a'rab. Okey. Dia tu pun mudhaf ilaih juga tu. Taghayyuru idhaf mudhaf, hukmi mudhaf ilaih, dia tu mudhaf, dan itu mudhaf ilaih. Jadi yang mudhaf yang dimaksudkan di sini ialah hukmi. Taghayyuru hukmiha fa innal harakata, kerana harakat gerak itu, masalah sebagai contoh, taratan tusyahadu, kadang-kadang dilihat ia harakat fil jirmi, pada jirim. Bi zuhuri hukmiha, dengan zahirnya hukum. Bila zahir hukum dinampak dengan zahirnya hukum. Wa taratan tan'adimu, dan kadang-kadang tan'adimu, hilang gerak itu, bi zuhuri hukmi diddiha, dengan zahirnya hukum lawan kepada gerak, iaitu diam. Okey. Habis. Kemudian la yuqalu hukmul harakati, maka tak boleh kita nak kata hukum gerak itu, hukmul harakati kaunul jirmi mutaharrikan. Kita tak boleh nak kata hukum harakah itu ialah keadaan jirim itu mutaharrikan, keadaan jirim itu bergerak. Wal kaunul madhkuru, dan kaun-kaun yang tersebut itu imma halun, sama ada dia itu hal, imma halun aw wajhun wa'tibarun, ataupun wajah dan iktibar sahaja. Wajah iktibar ni amru iktibari. Kan dia katakan, kalau orang tanya lagi, hukum tu tidakkah hukum harakah itu ialah keadaan jirim mutaharrikan, kaunul jirmi, tidakkah hukum harakah ialah kaunul jirmi mutaharrikan? Maka benda yang kaun-kaun ni sama ada dia itu hal ataupun wajhu wa'tibar. Wajhu i'tibar ni amru i'tibari lah. Ni sekali tu. Au wajhun wa'tibarun. Ataupun wajah dan i'tibar semata-mata. Wa kullun minhuma la tata'allaku bihi ru'yatu, dan setiap daripada keduanya tidak bertakluk dengannya ru'yah. Benda yang dalam bentuk hal dan bentuk amru i'tibari, benda tu tak boleh nak lihat. Al-kaun yang kita kata hukum harakah tadi, bila kita kata dia tu kaun, dia sama ada hal ataupun amru i'tibari, dan dua-dua ini tak mampu dilihat.
Hal kita tak mampu tengok, amru i'tibari lagilah kita tak mampu tengok. Okey. Wal musyahadatu la tata'allaqu bihi ru'yatu wal musyahadatu, tidak berkait dengannya melihat dan musyahadah. Li'annahu la yura, kerana tidak dapat dilihat, illal mawjudu, kecuali yang ada sahaja. Fal iskalu baqin, maka iskal itu tetap kekal. Masih ada iskal, masih ada keraguan pada dalil itu. La yuqal, tidak dikata. Kenapa kita tak boleh kata gitu? Li'anna, baru jawab dia. Li'anna, kerana sesungguhnya naqul, inna fil ibarati, pada ibarat itu, tasahulan, berlaku tasahulan. Inna fil ibarati tasahulan. Isi inna muakhir. Ada bermudah-mudah pada ibarat tu. Ibarat tu ibarat kira mudah. Ibarat kira mudah. Maksud dia sebenar apa? Wa muraduhu, muradnya ialah annal ajrama taratan tazharu mutaharrikan, bahawa jirim itu kadang-kadang zahir dia dalam keadaan gerak, wa taratan sakinatan, dan zahir dia hal keadaan dia diam. Fal musyahadu huwal jirmu, maka yang dilihat itu ialah jirim, hala kaunihi mutaharrikan, hal keadaannya bergerak, au sakinan, ataupun diam. Lal harakatu, al musyahadatu ialah jirim tu. Lal harakatu, bukan diri gerak. Walas sukunu, bukan diri diam. Lal harakatu, mana sukun pula. Lal harakatu, bukan dia yang dilihat itu. Wal musyahadatu lal harakatu. Ni dia kata fal musyahadu huwal jirmu, yang dilihat itu ialah jirim sebenarnya, bukan harakah. Walal kaunu mutaharrikan, dan bukan keadaan yang bergerak. Harakah pun tak boleh nak tengok, kaun mutaharrikan pun tak boleh nak tengok. Yang kita nampak ialah jirim, benda, zat itu yang nampak. Jadi gerak tu nampak tak? Gerak tu dari segi dia benda asing kita dah nampak. Kita nampak ada pada jirim. Jadi kita faham daripada keadaan jirim itu, daripada satu keadaan kepada keadaan lain, daripada satu kedudukan poin kepada poin lain, kita panggil gerak. Tapi yang kita perhatikan ialah jirim. Jirim dalam keadaan dia dalam masa yang berbeza, duduk pada dua tempat berbeza. Orang panggil apa? Orang panggil gerak. Nampak tak? Walas sukun, dan juga bukan sukun yang kita nampak. Walal kaunu sakinan, dan bukan keadaannya diam. Tapi kenapa kata gerak, nampak gerak sukun? Lakin lamma daqatil ibaratu, apabila sepit ibarat. Ayat ni payah kita nak buat. Sepit ibarat ni makna nak takbir payah, nak kata guana. Kadang-kadang takbir itu daqatil ibarah, payah untuk takbir. Daqatil ibaratu alaihim, ke atas para ulama, asnadu at-taghayyura, maka mereka menyandarkan perubahan itu lil a'radi, mereka sebut perubahan tu sandar kepada a'rad, ala sabil tasahuli, atas jalan bermudah. Atas jalan kira mudah, kita kata sifat itulah berubah. Nampak tak? Kita kata sifat itulah berubah. Jadi sebenarnya zat itulah, zat yang bersifat dengan harakah dan sukun itu, perubahan itu. Nampak? Jadi bila payah nak takbir, orang pun kata sandarkan sandarkan perubahan tu kepada a'rad. Okey. Ala sabili tasahul, atas jalan tasahul. Hakadha qala ba'du man kataba ala suttani. Hakadha, ni seakan Sirah Tabariyah yang kata, gitulah orang kata. Makna Sirah Tabari ni banyak maksud. Jadi ini huraian yang dibawa datang, dia kata hakadha,
qala ba'du man kataba 'ala sultani, sebahagian orang yang menulis atas Syiah Sultani, gitulah mereka huraikan. Okay. Walladhi qarrarahu syaikh, kita berhenti sekejap untuk jawab asal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Ati Sayyidina wa ba'athul qawm. Okey, kita sambung balik. Jadi dikata hakadha qala ba'du man kataba 'ala sultani. Ni yang panggil biasa gini sirah tabari, asalkan tak berapa nak setujulah. Tak berapa nak diterima tu. Okey, wallazi qarrarahu syaikhu, dan yang dihuraikan oleh tuan syekh sendiri. Okay. Syekh di sini boleh jadi Syekh Sanusi lah. Annahu Syekh tuan matang iaitu Syekh Sanusi. Wallazi qarrarahu syaikhu anna hukmal harakati, bahawa hukum gerak, masalan sebagai contoh, huwa taharruku, ialah taharruk. Hukum harakat ialah taharruk. Ai hay'atut taharruki, keadaan pergerakan. La nafsuhu, bukan diri gerak. Li'annahu ma'nan min ma'ani, kerana dia itu makna daripada makna-makna, sifat daripada sifat-sifat. La tumkinu musyahadatuhu, yang tidak dapat kita lihat. Bi khilafi hay'atihi, lain dengan keadaan pergerakan tu. Keadaan pergerakan tu boleh lihat. Adapun taharruk tu sendiri, itu makna minal ma'ani, pengertian tak? Ataupun sifat kita kata tak?
Sini bukan makna sifat ni. Makna sini makna sungguh. Makna dengan maksud mafhum. Aywa. Makna dengan maksud mafhum. Kalau makni boleh tengok. Kalau makni pada istilah, dia itu benda yang maujud. Nampak? Maujud. Jadi sini makna dengan apa? Makna dengan erti mafhum. Jadi taharuk tu mafhum. Li'annahu ma'nan minal ma'ani. Kerana dia itu benda yang makna dengan maksud pengertian lah. Ataupun mafhum daripada pengertian-pengertian. Yang mana benda itu tak boleh dilihat. Lain dengan hai'ah, kelakuan, keadaan gerak tu. Keadaan gerak tu kita boleh nampak, kita boleh lihat. Fa'innaha tushahadu. Kerana dia itu dapat dilihat. Bihassatil basari. Dengan panca indera penglihatan. Wa kadha hay'atus sukuni. Begitulah keadaan diam. Kita boleh tengok. Keadaan tu boleh tengok. Adapun diam tu sendiri itu satu makna dengan erti pemahaman dan pengertian. Pengertian ni benda tak ada. Benda tak faham pada akal. Benda tak boleh nampak. Okay. Satu kan? Itu satu. Jadi athani. Ni mana athani? Ujibah tak jawapan. Ke hak mana ni? Ujiba bi anna wa ujiba. Betul dah hak saya tak? Athani. Ke athani mana? Al-awwal. Ayuh nak cari ni. Wa takdir dalil al-awwal antakula. Okay, lepas tu. Wa takdir dalil al-thani gitu. Wa'turida bi amrain. Al-awwal. Okay. Wa'turida bi amrain ni. Satu kan? Tanda lah. Takut hilang. Bi amrain. Al-awwal. Lepas tu satu. Situ dah aku. Athani, i'tiraf yang kedua. Ni i'tiraf yang kedua. Nampak? Ini i'tiraf yang kedua. Dia kata wa'turida hadha bi amrayni. Al-awwal anna taghayyur al-a'radi idza kana amran ila akhirih. Baru habis i'tiraf pertama. Masuk i'tiraf kedua pula. Athani, yang kedua, anna taghayyura minal adami ilal wujudi. Bahawa sesungguhnya perubahan daripada tiada kepada ada itu huwal hudusu. Berubah daripada tak ada ke ada tu. Itu orang panggil berhudus. Itu panggil baharu. Nampak? Itu baharu. Fakaifa yustadallu bisyai'i ala nafsihi. Bagaimana boleh dibuat dalil sesuatu tu atas dirinya sendiri. Kita nak buat dalil ni ialah dengan benda lain, bukan benda diri sendiri. Apa bukti perkataan saya benar? Benar sebab saya kata. Tak jadi gitu. Nampak tak? Apa bukti saya cakap benar? Sebab saya cakap. Tak jadi gitu tak? Dia dalil mesti daripada benda yang asing, daripada al-mustadal. Daripada apa mustadal alaih yang nak dibuat dalil atasnya tu. Jadi tak boleh. Bila kata berubah daripada tak ada kepada ada itu hudus. Sekarang ni kita nak mencari dalil hudusul a'ra'. Dalil hudusul a'ra' ialah hudus tu sendiri. Jadi tak kena lah tu. Kaifa yustadallu bi syai'i ala nafsihi wa ujiba, dan dijawab bin man'i kaunihi huwa. Dengan ternafinya, terhalangnya keadaannya dalil itu dirinya sendiri. Kata tidak, sini bukan dalil itu diri dia sendiri. Apa dia? Balil hudusu huwal wujudu ba'da adamin. Bahkan hudus itu ialah ada selepas tiada, ataupun at-tajaddudu ba'da adamin, atau baharu berubah ataupun baharu selepas daripada tak ada. Wa huwa mutaghayyirun ilaihi. Maka dia itu mutaghayyirun ilaih, benda yang berubah kepadanya. Nampak tak?
Baharu tu, dia tu benda yang berubah kepadanya. Daripada tak ada, jadi ada. Jadi baharu tu benda perubahan kepada perkara ada tu lah. Berubah kepadanya, iaitu kepada ada tu lah. La nafsut taghayyuri, bukan diri perubahan tu sendiri. Jadi hudus tu sendiri ialah mutaghayyirun ilai, benda yang berubah kepadanya, bukan diri perubahan. Allazi huwa dalil, yang mana kita jadikan dalil tadi ialah taghayyur, perubahan tu. Jadi hudus tu natijah dia, hasilnya, kesannya. Tak? Perubahan tu benda lain. Hudus itu mutaghayyirun ilaih. Nampak tak ni? Hudus tu dia panggil mutaghayyirun ilaih, yang berubah kepadanya. At-taghayyur itu yang kita buat dalil tadi. Ni yang kita kata dalil tadi. Jadi benda yang berbeza. La nafsu taghayyuri alladhi huwa dalil. Okey. Okay. Jadi salamna, kita terimalah, annahu huwa. Okey. Katalah, kalaulah kita terima bahawa dia itu, salamna annahu huwa, bahawa dalil itu diri yang dibuat dalil, bahawa dalil itu diri benda yang kita nak buat dalil, lakin tetapi la nusallimu ittihadad dalil, bahawa bersatunya dalil, wal madluli, dan madlul. Kalaulah andai kata kita terimalah bahawa betul lah, andai kita terimalah faradan bahawa diri dalil, tapi kita tak terima bahawa dalil dan madlul tu sama. Li'anna dalil, kenapa? Li'anna dalila huwa taghayyurul ahkamil a'rab, ialah perubahan hukum bagi a'rab, ala ma qarrarnahu, atas barang yang telah kami huraikan. Wal madlul, dan madlul itu taghayyurul a'radi, ialah perubahan a'rab. Jadi beza tu. Dia tidak sama, tidak ittihad, tidak bersatu dalil madlul, benda yang berbeza. Jihah yang berbeza. Munfakkah, berbeza dalil dengan madlul. Kerana dalil itu perubahan hukum. Adapun madlul itu perubahan a'rab. Fala tihada, maka tidak ada persamaan. Kata tak bersatu, tak sama. Okey, habis. Hadza in ju'ilat al-idhafatu. Ini kalau kita jadikan idhafat min qabili idhafati sifati ilal mausuf. Kalau kita letakkan idhafat itu sebagai idhafat sifat kepada mausuf. Idhafat sifat kepada mausuf. Mana? Hudusu al-alam, kan? Hudusul alam. Ini sifat, ini mausuf. Kalau kita kata idhafat itu idhafat sifat pada mausuf. Fa in ju'ilat, kalau kita jadikan hakikatan, kita jadikan dia hakikat idhafat. Idhafat tu hakikiyah, makna okey. Itu kalau kita idhafatkan sifat ada maksud. Kalau kita jadikan idhafat itu idhafat hakikiyah, idhafat sungguh. Idhafat sungguh, apa maksud idhafat sungguh ni? Idhafat antara satu kepada satu yang lain. Contoh kita kata mal'abul madrasah. Mal'ab satu mafhum, madrasah satu benda. Kita sandarkan sesuatu kepada sesuatu, yang mana dia tu bukan daripada sifat tu lah. Mal'abul madrasah, padang sekolah. Padang. Mimbarul masjid. Mimbar. Masjid. Itu idhafah hakikiyah. Idhafah sungguh panggil. Idhafah hakikiyah. Yang mana idhafah hakikiyah ni biasanya dua isim lah. Dua isim yang disandarkan
salah satu kepada yang lain. Talibul madrasah, talib madrasah. Fa in ju'ilat haqiqatan fad-dalilu huwal musyahadatu. Maka dalil itu ialah musyahadah. Wal madlulu, dan madlul itu ialah hudus. Ialah hudus. Baharu itu madlul. Maka dalil itu ialah musyahadah. Melihat itu dalil kepada baharu. Ka qaulika, seperti mana perkataan engkau, ad-dalilu ala tulu'is syamsi, dalil atas terbitnya matahari, musyahadatu at-tulu'i, dalil terbit matahari ialah melihat terbit. Nampak sama tak? Tak sama tu. Nampak? Mana tak sama tu? Dalil dia tu melihat terbit matahari tu, berlaku terbit itu madlulnya. Sama, hudus itu madlul. Melihat berlaku perubahan itu dalil. Ka qaulika ad-dalilu ala tulu'i syams musyahadatu tulu'. Lakin yaridu. Iraq lagi. Nampak tak? Lakin tak habis lagi ni. Lakin nak sikit. Lakin yaridu ala hadha nadhiru ma marra. Tapi datang iraq atas huraian atau penjelasan ini apa yang telah lalu. Berlaku sama jugalah. Iraq yang sebelum ni kena juga sini. Wahuwa, apa dia? Annal hudusa wat taghayyura laisa musyahadan. Dia bukan dapat dilihat sebab dia itu benda yang reti sahaja. Benda yang sama ada hal atau amrun itibari. Berlaku juga sini, sama je lah. Maka fayuhtaju ilal jawabi anhu, maka berhajat kepada jawapan pula binaziri ma marra, dengan seumpama yang telah kami sebut dahulu. Aidan, cukuplah banyak Iraq ni, letih juga main gini. Kemudian katanya wa'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup kadar itu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.